Selepas berjaya untuk mengekalkan kejuaraan Liga Super kali ke-8 pada match week yang lepas, anak-anak buah Benjamin Mora dalam misi untuk turun ke Kuala Terengganu membalas dendam terhadap kekalahan di tangan Terengganu waktu diorang beraksi dekat home ground diorang masa awal musim hari itu. Dan untuk pasukan Terengganu pula, anak-anak buah Nafuzi Zain dalam misi untuk mengekalkan momentum diorang terus mencabar kedudukan Kedah di tempat yang kedua. Selain daripada itu, diorang perlu mengelak kekalahan di tangan pasukan JDT dalam match week kali ini untuk mencerahkan peluang diorang layak ke saingan Piala AFC tahun 2022 nanti. Sebab apa diorang tahu pasukan Penang yang memiliki jumlah mata yang sama dengan diorang dalam carta Liga Super hanya akan berdepan dengan pasukan Pahang untuk match week ke-21 minggu ni. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Aku sekarang ni dalam mission untuk bawa A2N Studio reach 50k subscribers. So, tanpa sokongan korang, memang aku takkan dapat benda ni. Mana-mana yang baru tengok video ni, aku harap korang boleh support aku dengan subscribe A2N Studio. Dalam persiapan pasukan Terengganu untuk menentang pasukan JDT dekat home ground diorang, Coach Nafuzi Zain sebelum perlawanan lagi dah akui akan ada perubahan pemain dan juga taktikal dalam kesebelasan utama pasukan Terengganu. Sebab apa? David Da Silva, iaitu aku gelar dia sebagai kuda berjalan waktu awal musim hari tu, ramai gila kecam aku. Tapi untuk match week kali ni, Nafuzi Zain langsung tak senaraikan dia dalam list player yang akan berdepan dengan pasukan JDT. Dan dengan Jordan Mintah yang masih lagi mengalami kecederaan bahu, tak boleh dinaikkan pangkat untuk beraksi dalam match ni, Faizal Halim dipertaruhkan untuk beraksi sebagai false nine. Untuk pasukan JDT pula, selepas confirm akan bermain bunga api pada match week yang akan datang, aku expect Benjamin Mora akan bagi peluang pula dekat player-player yang sebelum ni seronok tengok kawan-kawan main bola untuk beraksi dalam first 11 kali ni. Tapi disebabkan oleh adanya maruah dan juga dendam yang perlu ditebus dalam match week kali ni, Benjamin Mora tetap turunkan first 11 pasukan JDT yang terkuat. Cuma untuk line up kali ni, ada beberapa pertukaran yang melibatkan player-player macam Cabrera dan juga Arif Aiman tak dimasukkan dalam first 11 dan tempat diorang digantikan oleh Ahyar Rashid dan juga Safawi Rashid. Manakala Kobin Ong pula kembali ke dalam barisan pertahanan pasukan JDT dan ni juga membuatkan barisan pertahanan pasukan JDT ni antara yang paling ampuh sebab apa? Dengan adanya 2 orang centre back import dan 2 orang side back naturalisasi. Untuk sum up performance kedua-dua tim dalam match ni kau boleh nampak 10 minit awal pasukan JDT memang totally kontrol bola kau-kau. Dan dalam tempoh tersebut juga dia orang berjaya untuk dapatkan 2 shot on target menerusi percubaan Safawi Rashid dan juga Matt Davis untuk uji kemampuan Suhaimi penjaga gol pasukan Terengganu. Manakala untuk pasukan Terengganu pula, peranan Faizal Halim selaku false nine dalam match ni memang isolated teruk, tak dapat bola. Kau boleh kira dengan jari berapa kali sebenarnya Faizal Halim dapat bola waktu half time untuk melancarkan serangan ke arah pasukan JDT. Dan masalah ni sebenarnya disebabkan oleh player-player Terengganu sendiri. Sebab apa? Midfielder dan juga winger dia orang sebenarnya lambat untuk release bola. So, player-player macam Faizal Halim, Makan Konate, apabila ada peluang untuk lancarkan counter attack, dia orang ni pegang bola terlalu lama sampaikan midfielder pasukan JDT dapat support bahagian defensif dia orang. Dan atas faktor yang sama jugalah kenapa kita nampak player-player macam Faizal Halim dan juga Hakimi Abdullah less efektif dalam match menentang pasukan JDT ni. Sebab apa? Dia orang ni player-player yang memiliki kelajuan. So, dia orang perlukan rakan sepasukan diorang untuk play the ball into the space. So dengan cara macam tu diorang mampu untuk beat barisan pertahanan pasukan JDT. Tapi malangnya benda tu tak berlaku. Dan kalau kata kita tengok satu-satunya gol yang terhasil dalam match ni sebenarnya gol ni terhasil disebabkan oleh player-player pasukan Terengganu sendiri yang gagal untuk keluarkan bola daripada kawasan berbahaya. Sekurang-kurangnya sebanyak 2 kali player-player pasukan Terengganu gagal untuk menangi second ball di depan kotak penalti diorang sendiri. Dan kalau kata kita tengok balik pada replay gol tu memang majoriti player-player pasukan Terengganu yang ada dalam kotak penalti, diorang ni sekadar ball watching, gagal untuk mengawal kedudukan player-player JDT yang off the ball. Antara player yang gagal untuk kawal player JDT yang off the ball adalah Faiz Nasir. Sebab apa? Dalam pergerakan yang menjurus kepada gol yang dijaringkan oleh Shane Lowry tu bagi aku sebenarnya Faiz Nasir patut marking Ahyar Rashid. Tapi mungkin Faiz Nasir cuba dapatkan kedudukan yang lebih baik sekiranya rakan sepasukan dia memenangi bola dan pasukan Terengganu boleh melakukan counter attack. So atas faktor itulah mungkin Faiz Nasir decide untuk biarkan Ahyar Rashid di hadapan kotak penalti berseorangan. So, secara overallnya memang JDT dominan kau-kau dalam match tersebut dan Bergson pun hampir-hampir menjaringkan gol kedua waktu second half.
dengan pasukan Terengganu yang turun tanpa striker import memang sukar untuk player-player macam Faizal Halim, Haikmi Abdullah dan juga Faiz Nasir challenge bahagian defensif pasukan JDT. Dengan meletakkan Faizal Halim dekat bahagian depan selaku false nine tanpa adanya support daripada bahagian midfield dengan player-player macam Makan Konate dan juga Litak yang lambat naik ke atas, ditambahkan pula dengan kurangnya ball supply untuk Faizal Halim melakukan serangan, impact yang dibawakan oleh player ni memang sangat-sangat minimal dalam match malam tadi. So, as a conclusionnya, untuk man of the match dalam perlawanan kali ni aku pilih Nacho Insa daripada pasukan JDT. Sebab apa? Ketenangan yang dimiliki oleh player yang cukup-cukup berpengalaman ni untuk mengawal barisan trio midfielder import pasukan Terengganu, something yang sangat penting untuk memastikan pasukan JDT kutip 3 mata dalam match ni. Dan bagi aku, something yang sangat pelik juga kenapa sebenarnya Tan Cheng Ho tak nak bagi peluang untuk player ni menyertai skuad Harimau Malaya. So, untuk persoalan ni, dia mungkin ada dua sebab Satu, mungkin Nacho Insa sendiri yang tak nak menyertai skuad kebangsaan, ataupun yang keduanya mungkin Tan Cheng Ho tak dibenarkan untuk panggil player ni supaya player ni dapat rest waktu national call up. Dan untuk pasukan Terengganu pula, selepas mengalami 3 kekalahan berturut-turut ni sebenarnya sebelum turun menentang pasukan JDT ni pun kita dah tahu coach diorang iaitu Nafuzi Zain telah menerima surat tunjuk sebab daripada pengurusan pasukan Terengganu FC. Aku tak sure apa sebenarnya isi kandungan dalam surat tunjuk sebab tu, tapi kalau kata pengurusan TFC tiba-tiba decide untuk rehatkan coach Nafuzi Zain, bagi aku tu something yang tak relax Sebab apa, kalau kita tengok balik rekod Nafuzi Zain bersama dengan pasukan Terengganu ni agak cemerlang. Dan kalau kata dia berjaya untuk mengekalkan pasukan Terengganu di tempat yang ketiga lagi season ni dalam Liga Super, mungkin pengurusan pasukan Terengganu perlu fikir banyak kali sama ada nak rehatkan dia ataupun tak. Sebab apa? Ini bukan something yang mudah untuk dicapai oleh coach yang semuda Nafuzi Zain. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. Tahniah kepada pasukan JDT apabila diorang berjaya untuk mengekalkan kejuaraan Liga Super kali ke-8. Ini something yang bukan mudah dan mungkin takkan ada pasukan yang berjaya untuk capai rekod macam ni lagi. Apa pula pendapat korang tentang match ni? Korang boleh kongsikan dengan aku dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni gang dengan like, share and subscribe A2N Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku gang. Assalamualaikum.